Bangsa membaca, bangsa berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum lidah menyusun kata, sebelum bibir terus berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Ainur Sofia binti Rizwan. Saya merupakan pelajar aliran Sains Tulen Tingkatan 5 yang bersekolah di SMK Komban Muar. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memperkenalkan sebuah novel yang cukup dekat di hati saya yang berjudul Panas Salju. Novel yang setebal 241 muka surat ini diterbitkan oleh Utusan Publications and Distributor Sdn Bhd. Novel ini merupakan hasil karya seorang pengarang sastera yang cukup terkenal iaitu Talib Samad. Profesor Madya Dr. Talib Samad adalah penulis pelbagai genre buku yang produktif. Beliau telah menghasilkan 60 buah buku kreatif dan deskriptif. Novel Panas Salju telah memenangi tempat keempat dalam pertandingan novel remaja Hadiah Sastera Kumpulan Utusan Public Bank pada tahun 1994. Panas Salju ini membawa maksud harapan yang tidak kesampaian. Mari kita ketahui dengan lebih lanjut tentang novel ini. Novel ini merupakan kisah separuh benar tentang masyarakat Malaysia. Dalam novel ini terdapat watak bernama Zulkifli Muhammad Zain yang merupakan Talib Samad sendiri. Novel ini mengisahkan tentang kasih sayang dan pengorbanan sepasang suami isteri dalam usaha menyelamatkan nyawa anak mereka. Zulkifli Muhammad Zain bekerja sebagai pembantu hospital atau attendant di Hospital Kuala Lumpur HKL. Manakala isterinya Bushra bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Bandar Tun Razak II. Pasangan kekasih ini dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Nadira dan Nazli. Doktor telah mengesahkan bahawa Nadira mengalami kerosakan hati dan empedu sejak kecil lagi. Jika diikutkan ramalan doktor, Nadira hanya mempunyai kesempatan untuk hidup selama setahun hingga 2 tahun sahaja sekiranya Nadira tidak dapat menerima pemindahan hati dengan segera. Penyakitnya pula bertambah kronik apabila usianya menjangkau 14 tahun. Nyawanya seperti telur di hujung tanduk. Zulkifli melalui pelbagai cabaran untuk menghadapi kesakitan Nadira selama bertahun-tahun. Pelbagai usaha dan juga pembedahan dijalankan. Malangnya, penyakit Nadira itu masih tidak boleh diubati. Bushra bersedia menerima sebahagian hatinya untuk menyelamatkan anaknya Nadira. Doktor kita menyarankan agar Nadira mendapatkan rawatan dengan segera di Hospital Pakar King's College London. Kos bagi pembedahan tersebut perlu menelan belanja sebanyak RM350,000. Akan tetapi, Zulkifli tidak mampu menanggung kos sebanyak itu. Demi kasih sayang, Zulkifli sanggup menahan rasa malu dan mendedahkan penderitaan anaknya di akhbar semata-mata untuk mendapatkan bantuan kewangan agar anaknya itu dapat dibedah di London. Berita kesediaan Bushra mahu menerima sebahagian hatinya kepada Nadira telah menggemparkan seluruh negara. Heboh di sana sini orang bercakap tentangnya. Ada yang menyokong dan tidak kurang pula yang menentang. Saya tidak peduli apa orang kata. Saya tetap dengan pendirian untuk memindahkan hati dan empedu saya kepada Nadira, walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa sendiri. Bushra juga pernah berkata, saya rasa inilah satu-satunya pengorbanan yang dapat saya lakukan untuk anak remaja saya itu. Apa guna saya seorang saja yang hidup sihat sedangkan anak sendiri menderita menanggung sakit. Kata-kata ibu Nadira itu sungguh menyentuh perasaan saya kerana ibu saya juga adalah seorang insan yang banyak berjasa dan banyak berkorban dalam hidup saya. Tanggungjawab ibu sangat berat sejak beliau melahirkan saya dan adik-beradik ke dunia ini. Sepenat mana pun beliau menjaga kami, beliau tetap meneruskan perjuangannya. Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu terhadap anak tiada tolok bandingnya. Bagi saya, ibu telah banyak berkorban dan menjaga kita seperti menatang minyak yang penuh. Berita penderitaan Nadira telah menarik perhatian Tan Sri Shamsuddin, iaitu seorang hartawan. Beliau merupakan pengarah Sapura Holding. Beliau dan isterinya, Puan Sri Sapura, bersimpati terhadap kesusahan yang dihadapi oleh Zulkifli dan Bushra. Mereka telah bersetuju untuk menghulurkan sumbangan bagi kos rawatan Nadira dan penginapan bagi Zulkifli sekeluarga di London. Mereka berasa bertanggungjawab untuk meringankan penderitaan Nadira itu. Sifat yang mulia pada Tan Sri Shamsuddin dan isterinya harus kita contohi.
Rentetan daripada sifat mulia tersebut, saya terinspirasi untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan, walaupun bantuan yang boleh saya berikan itu hanya sekelumit cuma. Saya sering menjadikan peribahasa berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali sebagai pedoman hidup saya. Saya percaya juga ada ubi, ada batas, ada budi kita balas. Kita mesti berusaha mengasihi orang lain dengan bersikap baik hati dan bermurah hati. Pembedahan pemindahan hati berjaya dijalankan dengan lancar. Nadira dan Bushra beransur pulih. Saya sungguh gembira apabila membaca berita yang baik ini. Saya dapat melihat nilai ketabahan pada diri Zulkifli. Beliau tetap tabah walaupun berada dalam situasi yang cemas itu. Dia berusaha menenangkan dirinya dan memperkuatkan azamnya. Pada penghujung cerita, ada perkara yang menyedihkan dan ada juga perkara yang menggembirakan. Perkara yang menyedihkan ialah pada suatu hari, Bushra mula mengalami kesakitan dan keletihan sehinggakan dia sesak nafas. Akhirnya, Bushra menghembuskan nafas terakhirnya. Saya rasa ini adalah ketentuan Tuhan yang paling pedih dan sakit untuk diterima oleh Zulkifli sekeluarga, terutamanya Nadira yang tidak sempat membalas jasa ibunya. Perkara yang menggembirakan ialah Nadira sempat menamatkan pengajiannya dalam jurusan perakaunan. Dia mendirikan rumah tangga bersama seorang jejaka pilihannya yang merupakan seorang doktor bedah. Adiknya Nazli berjaya menempatkan diri di sekolah berasrama penuh. Manakala Zulkifli pula telah muncul sebagai seorang pengarang sastra yang disegani. Beliau memperolehi ijazah sarjana sastra dan sedang menyambung pengajian ke peringkat PhD secara sembilan di USM. Di sini kita dapat melihat pengajaran yang menunjukkan kita masih boleh menuntut ilmu tanpa mengira usia. Begitu jugalah dengan Zulkifli. Umur bukanlah penghalang untuk kita menuntut ilmu. Sesungguhnya, novel ini menyedarkan saya tentang pengorbanan ibu bapa yang sangat berharga demi melihat kebahagiaan anak-anak mereka. Secara konklusinya, novel ini mengisahkan tentang kesusahan yang dihadapi oleh Zulkifli sekeluarga. Panas salju ini bak harapan Zulkifli yang berharap Bushra dapat meneruskan kehidupannya selepas menjalani pembedahan. Semasa membaca buku ini, saya dapat menyelami perasaan cemas yang dialami oleh Zulkifli ketika isteri dan anaknya dibedah itu. Saya turut berasa sedih apabila mengetahui Bushra tidak dapat meneruskan kehidupannya. Watak kegemaran saya ialah Bushra kerana beliau seorang yang sangat berani dan kasih sayangnya itu mendorong dirinya untuk berkorban demi Nadira. Akan tetapi, saya sedikit kecewa kerana Nadira tidak sempat membalas jasa ibunya Bushra. Novel ini sesuai untuk semua peringkat umur. Dengan ini, saya ingin menyarankan anda semua untuk membaca novel Panas Salju kerana terdapat banyak nilai dan pengajaran yang dapat kita teladani. Bak kata mutiara, membaca merupakan jabatan ilmu. Sebagai salam hormat daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.